Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman di alam maya yang sempat bersama saya malam ini. Apa khabar Man? Okey Man, Man daripada Johor Bahru. Terima kasih Man, JB. Good. Saudara Muhammad Fuad. Terima kasih. Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Hafzi Ikhwan, Saudara Faizal Acol, Syukur Jamil, apa khabar Saudara Syukur, Saudara Alan Haji Din, Empat Tulang Kering, Ediksi Diksi, Salam Perjuangan, Asri Awang, terima kasih. Saudara Radin Razak, Waalaikumsalam. Saudara Hamzah Hussein, Waalaikumsalam. Saudara Syahah Ibrahim, Nenek Porak, Samsudin Zakaria, Omar Razi Abdul Rahman, Raban Tebin, Kulub Sawu. Apa khabar Bi? Ruby Din bersama dengan pasangannya. Saya tengok gambar Ruby seronok, saya tengok. Bahagia ya. Kamal Awang, Yekel Leong Lung, Adrian Leng, Fu Wui, Aksyah Bakar Aksyah, Mayang Mayang, Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Semoga sihat di Sungai Petani ya. Aizam Kromok, Rosna Abdul, Nur Maria, Syali Ahmad, Saudara Fuad Rahman. Buka puasa dengan apa hari ni? Cikgu. Badrin Abu Bakar, Saudara Mak Zulkifli Yaakob. Salam, terima kasih. Yang Maya, Zainal Idris, Muhammad Syarif, Herman, Syarifuddin Syari. Salam Ramadan ya. Iskandar Zulkarnain, Nordin. Terima kasih. Saudara Pok Cham, Saudara Juki Makno, Mak Kilau Pahang, orang Pahang, yuk. Saudara Muhammad Azim Muhammad Ali, orang Kota Baru. Zulkifli Yunus, Saudara Budik Ulit, Muhammad Azmi Muhammad Ali ya. Sharing dah, terima kasih. Saya minta share je, lain tak ada minta apa-apa pun. Ni bulan baik, hari baik ni saya cuma minta, tidak ada minta bayaran apa-apa pun saudara. You boleh melayari setiap masa. Cuma tolonglah share supaya ramai dapat pencerahan. Ini banyak benda-benda yang saya berikan, kadang-kadang perkara baru. Walaupun ada kalanya saya menghimbau peristiwa-peristiwa silam ya saudara. Baik. Yang mana tak sempat saya santuni akan saya santuni usai pencerahan malam ini ya. Saudara Mak Zulkifli Yaakob, UG Rock Classic. UG Rock Classic ada hantar kiriman persoalan tadi, tapi saya rasa malam ni banyak isunya saudara UG. Mungkin besok ke lusa saya akan bercakap lagi ya saudara Amir Muda. Hari ini adalah 6 Ramadan, malam nuzul Quran. Saudara, jangan lupa malam ini malam nuzul Quran, di mana bermulanya turunnya ayat suci Al-Quran daripada Allah SWT melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semalam diberitakan di kota Mekah hujan turun dengan lebatnya. Saya menghimbau kenangan waktu saya membuat umrah. Saya ingat dalam 6 tahun dululah, sempat jugalah saya mandi air hujan di sisi Kaabah waktu itu. Terima kasih. Dan bila saya lihat begitu sayu hati, jauhnya perjalanan hidup kita ini ya saudara. Ini kita mengharapkan dengan hujan yang turun di kota Mekah itu merupakan rahmat daripada Allah SWT. So kena ingat air itu adalah rahmat daripada Allah SWT. Sebab itu jangan kita bazirkan air. Hari ini tanggal 28 April, kita lebih tak sampai 2 minggu lagi. Kita pun usailah. Sebab hari ini dah 17 hari dah kita membuat solat tarawih. Berapa hari lagi tak sampai, saya ingat dalam 12 hari je lagi. Masa berjalan begitu pantas. Kes baru agak memeranjatkan dan tidak begitu menyenangkan kita, kerana sejumlah 3,142 kes baru yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan, menjadikan sebagaimana saya katakan semalam sudah mencapai 401,593 warga kita yang dijengah, yang disapa oleh virus corona dan mengundang kematian sejumlah 15 orang. Angka kematian sudah meningkat kepada 1,477. Di Sabah walaupun 2 angka tapi ada peningkatan sedikit. Sebab semalam 82, hari ini 87. Begitu juga di Labuan, semalam sifar, hari ini ada 4. Di Sarawak masih lagi berlegar pada angka 400. Semalam 432, hari ini ada penurunan tetapi 416. Jadi masih lagi belum usai permasalahan COVID-19 di bumi Kenyalam. Jadi warga teman-teman yang berada di Sarawak,
sentiasalah berusaha kita menjaga kesihatan, jaga kebersihan diri, jaga keluarga. Kalau tiada keperluan, tak payah duduk rumah. Kita rawatlah cinta kasih kita bersama keluarga kita. Di Kedah, awak lah lagu ni. Semalam 51, hari ni 120. Tidak menyenangkan. Tiba-tiba saja Kedah bergerak pada 3 digit. Semalam elok 2 digit 51, hari ni 120. Di Pulau Pinang ada penurunan. Alhamdulillah cik, tapi sedikit sangat. Semalam 115, hari ni 98. Mana 7 saja yang kurang. Di Perak, yuk, komo mikemo ni nak raya ke tidak? Teman orang Perak. Ya, kalau nak raya, usahakanlah jaga kebersihan, tak payah merayap ke sana, merayap ke sini, yuk. Nak main merayap tu nantilah. 5-6 malam nanti besok kamu tembak lah benda merayap tu. Saya di Perak sebab semalam 38, hari 69. Dan sesuatu yang amat memeranjatkan saya di Selangor. Sebab semalam 750, hari ini Selangor mencatatkan 4 angka, iaitu 1019 yang dijangkiti virus corona. Begitu juga di wilayah Persekutuan, semalam 377, hari ini 440. Cuma ada kelegaan di Putrajaya 13, di Negeri Sembilan pun naik juga, semalam 39, hari ini 61. Begitu juga di Melaka, semalam 33, hari ini naik 42. Di Johor ada penurunan tapi masih 3 angka, iaitu semalam 220, hari ini 194. Di Pahang ada susut daripada 35 kepada 15. Di Terengganu juga susut, alhamdulillah, daripada 61 kepada 40. Perlis kekal 1, masih belum dapat sifar balik. Dah 2 hari betul-betul 1 jangkitan. Dan di Kelantan, naik balik ni gaponya. Alah, tak saya nak raya ke? Macam mana ni? Saing-saing di Kota Kuala Lumpur nak balik pun tak boleh. Tak boleh melintas negeri. Macam mana ni? Yang mereka yang ini perantau. Warga Kelantan perantau di Kota Raya, nampak gayanya pasti akan terhalang untuk kembali merayakan Hari Aidilfitri. Kerana di Kelantan hari ini meningkat, semalam 484. Hari ini 523. Terus meningkat daripada 343 dia naik 484 dan terus meningkat hari ini 523. Cik, awet, saing-saing semua jagalah kesehatannya. Jaga kebersihan diri. Jadi walaupun banyak sangat dah kena kompon 50,000. Jumlah peningkatan terus lagi naik ya. Sebab itu saya melihat itu laporan jumlah angka sebab itu yang saya nak santuni sedikit adalah catatan daripada sahabat saya Saudara Hisham Jalil. Dia kata dia ingin bertanya kepada menteri dan kerajaan berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Dia kata hari ini jumlah kes COVID-19 dah mencapai 400,000 dan kes jangkitan harian pula lebih 3,000. Jadi vaksin AstraZeneca yang dibeli kerajaan pula dilaporkan mempunyai masalah risiko gumpalan darah, iaitu kesan sampingan. Walaupun sebelum itu terdapat penerima vaksin ini negara lain yang telah dilaporkan mati akibat gumpalan darah di otak, kesan daripada mengambil vaksin AstraZeneca ini, tapi masih lagi diteruskan. Kerana itu risikonya. Kerajaan Perancis kabarnya telah mengarahkan supaya rakyatnya yang berumur di bawah 55 tahun diberi dos kedua dengan vaksin yang berlainan setelah dos pertama AstraZeneca diberikan kepada mereka. Jadi kerajaan Perancis dia kata tak boleh pakai AstraZeneca. Kerajaan Jerman pula mengarahkan vaksin ini diberikan hanya kepada rakyatnya yang berusia 60 tahun ke atas. Di Eropah, kerajaan dan pakar percaya atau yakin bahawa kesan sampingan gumpalan darah vaksin. Gumpalan darah berlaku pada vaksin AstraZeneca. Ini terdedah pada orang muda di bawah usia 55 tahun maupun yang tua di atas 60 tahun. Begitu juga kerajaan Denmark telah membatalkan pemberian vaksin ini kepada seluruh rakyatnya. Tapi hairannya kerajaan kita membuat keputusan untuk terus memberikan rakyat vaksin ini kepada siapa yang suka rela menerimanya. Jadi Menteri yang bertanggungjawab berkata mereka tidak mahu membazirkan vaksin. Ini bukan soal membazirkan. Kalau dah tak sesuai, kita pulangkanlah balik. Ya. Jumlahnya bukan sedikit. Ya. Kita dah belanja berbilion. Oleh itu katanya ketakutan rakyat terhadap vaksin ini adalah tidak berasas. Dia kata tidak berasaskan fakta dan sains. Adakah menteri dan kerajaan terima bulat-bulat kenyataan setengah pakar yang kata manfaat vaksin ini adalah melebihi mudaratnya? Kabarnya kerajaan Malaysia dilaporkan telah membeli sejumlah
12.8 juta dos vaksin AstraZeneca ini. Dan vaksin AstraZeneca ini akan diberikan kepada rakyat Selangor dan wilayah Persekutuan. Jadi dalam keadaan begini, tak tahulah saya nak kata macam mana. Menteri masih lagi nak meneruskan, sekarang negara Eropah kata kaji dulu. Jadi carilah ubat yang lain. Kalau negara luar dah begitu, dan saya tidak mahu mewawarkan apa yang berlaku dalam negara kita ini kerana ini boleh menimbulkan ketakutan, tak elok. Tetapi bila laporan-laporan kita terima begini, seharusnya pihak Kementerian Kesihatan mengambil kira segala laporan. Sebab ini berhubung soal kesihatan rakyat, bukan sedikit rakyat yang akan terkena. Sebab di laporan saya dapat juga sejumlah 18 negara, 18 country have suspended the AstraZeneca COVID-19 vaccine while possible side effect are investigated. Jadi pihak di negara luar di Eropah, 18 negara itu sedang mengkaji. Jadi kita pun sepatutnya buat kajian. Jangan terima bulat-bulat. Maklum sajalah mereka kadang-kadang ni Saudara Osma, terima kasih. Mereka kadang-kadang memikirkan keuntungan saja. Jadi itulah yang saya dapat beri gambaran sedikit tentang COVID-19 dan juga tentang vaksin. Sebab kabarnya cerita Pfizer dah hilang pula lah. Yang timbul sekarang ni vaksin AstraZeneca ni. Jadi macam mana tu? Kita timbul tanda tanya lah. Jadi ini keadaannya. Menteri-menteri kena buat kerja elok lah. Pakar sains ada. Gunakan mereka. Jagalah kesihatan negara kita. Ya saudara, kita jaga rakyat kita. Saudara, daripada Ibnu Umar radhiyallahu, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat bagi manusia. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim yang lain bahagia, meringankan kesusahan orang lain, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa lapar dahaganya. Seandainya, kata baginda Rasulullah SAW, aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi suatu keperluan, maka hal itu lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan di masjid ini, iaitu Masjid Nabawi di Madinah. Jadi baginda Rasulullah SAW, ini hadis daripada riwayat Tabrani, baginda Rasulullah sentiasa mengingatkan supaya kita sentiasa membantu dan menolong bersama Muslim. Ya saudara, baik, itulah tazkirah pendek. Jangan lupa e-commerce berhubung dengan Azhar 011-330-41241. Azhar lain tentulah tidak, saudara boleh berpesan untuk renang tok, penghasilan ibunya serta bahulu berdal. Hubungi Azhar 011-330-41241. Dan kalau saudara ada mempunyai produk nak diwawarkan, silalah, saya tak ada keberatan pada saya. Berhubung dengan Siti Fareha 017-711-4300. Dengan Siti Fareha ni jangan lupa dendeng manis Siti Fareha, santapan berbuka puasa dan menyambut hari raya untuk makan dengan ketupat lemang, begitu juga dengan renang tok, penghasilan daripada Ibu Al-Azhar. Dan kalau nak buah-buahan segar, hubungi Syauqi 012-357-5703. Saudara, hari ini saya bagi pencerahan sedikit tentang produk yang dihasilkan oleh toko jamu Kemaman, iaitu Saudara Zul. Saudara boleh berhubung dengan Saudara Zul 019-917-0449, 017-917-0449. Ini produk daripada toko jamu Kemaman, iaitu susu kambing merah, goji extract dan collagen, iaitu red gold milk, goji extract plus collagen. Produk ini membantu menguatkan sistem imunisasi dan antibodi, membantu pembentukan gigi, tulang, sel darah, tisu badan yang baik, iaitu kalsium, membantu meningkatkan kecergasan diri dan minda, membantu mengawal kadar kolesterol dalam badan. Ekstrak buah goji membantu meningkatkan kesihatan mata. Jadi disarankan untuk ibu yang hamil bagi memutihkan kulit bayi dalam kandungan. Ada free gift-nya ialah minyak gamat untuk melegakan lengan-lengan sendi. Ini minyak gamat dia bagi siap pembelian. Jadi saudara bolehlah berhubung dengan saudara kita tokoh jamu Kemaman, Saudara Zul. Saya mendoakan agar Saudara Zul maju dalam perniagaannya. Saudara, sama-samalah kita saling bantu-membantu. Okey, usai e-commerce, usai laporan COVID-19,
salam impian moratorium dan kumpulan wang simpanan pekerja. Sebagaimana yang saya nyatakan semalam, pengeluaran kumpulan wang simpanan pekerja, Sinar, Lestari yang kita tuntut 10,000 itu tidak ada. Tidak tercapai, dan keadaannya nampak gayanya. Saya kata bila keluaran semalam mengatakan mungkin 3 Mei baru mula pembayaran, tak tahu siapa yang untuk siapa yang benar-benar berkelaikan untuk menerima. Dan bagi saya merasakan mungkin ramai yang tidak berkesempatan. Jadi kepada warga di kumpulan wang simpanan pekerja tu, bantulah rakyat kita dalam kesusahan. Bagi teman-teman yang bekerja di institusi perbankan, tak payahlah keluarkan dulu surat-surat saman ataupun untuk menuntut, menarik kenderaan. Ini 2 minggu lagi nak raya. Bayangkanlah kalau kereta mereka disita ataupun motosikal mereka ditarik. Kalau motosikal tarik tu macam mana lah nak cari rezeki. Kalau itu sahaja pendapatan yang ada. Bukan mereka tidak mau bayar, ya saudara. Saya yakin mereka mau membayar tapi tidak cukup. Wang tak cukup. Sebab itu kita minta supaya pihak kerajaan mengusulkan kepada institusi kewangan, menganjurkan supaya diberi 6 bulan. Tapi apa yang kita dapat tahu, boleh dia bagi dengan syarat kena settle 3 bulan. Nak cari 3 bulan bayaran tu, kalau seorang tu 500, 1,500, macam mana? Itulah keadaannya saudara, ya. Jadi kita juga mengharapkan agar kerajaan berhati-hati. Kerana kalau kita berbelanja tanpa had, maka negara kita akan muflis ataupun bankrupt. Sebab itu kita menuntut supaya parlimen dapat segera diadakan, supaya ada semak dan imbang. Baik saudara, tajuk perbincangan kita malam ini pelik sikit. Saya jangan marah. Seronok, pelik, dan bagi saya inilah realiti politiknya. Tajuknya adalah laki bini balun presiden. Laki bini. Nak sebut suami isteri pun malah dah kalau begitu keadaannya. Mereka lain tak ada, semua mencari keburukan orang lain. Baik saya sebelum saya memberi pencerahan, kita seperti biasa kita santun dulu pantun Pak Nazir. Pak Nazir ni dia mengungkapkan sindiran dan teguran serta nasihat melalui pantun. Pantun Pak Nazir kali ini, beli keranji 2 kati, makan di lata bersama teman. Kalau berjanji mesti ditepati, baru dikatakan diri beriman. Pak Nazir kata, bila kita berjanji kita tepati. Janji nak bagi tu, janji nak bagi ini, mesti dilaksanakan. Barulah nampak diri anda sebagai orang beriman. Kalau pemimpin yang beriman. Kata Pak Nazir lagi, puncak ledang dilindungi kabut, berdiri terjeda tidak semena. Kapal sedang dilanda ribut, sayang nahkoda entah di mana. Jadi sekarang ni kapal kita ni sedang dilanda ribut, bahtera perjuangan bangsa. Tapi nahkoda kita ni mana ni? Sebab ini dia boleh bertanya. Sebab seharusnya kita mengumpulkan kekuatan. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman yang cukup indah pantun itu, dan saya harap teman-teman dapat menghayati coretan buah tangan daripada Pak Nazir daripada Perlis. Baik saudara, saya perlu memberi peringatan lagi, kerana bagi mereka yang menyunting semula live saya dan masuk ke channel YouTube ataupun Instagram atau apa-apa sajalah dalam alam maya ini, anda bertanggungjawab di atas suntingan yang dibuat. Kerana pihak saya tidak akan bertanggungjawab langsung ke atas komen-komen diberikan. Sila pastikan anda berfikir panjang terlebih dahulu sebelum menulis komen anda. Pihak saya juga tidak mampu untuk memantau kesemua komen yang ditulis, kesemua culipan yang diambil dari masuk dalam lama-lama yang saya pun kadang-kadang tak tahu dengar cerita ada orang beritahu saya, "Tok, ada ini cerita you." Saya pun buka, yang diambil lah 5 minit, 10 minit. Saya pun kata macam mana. Jadi mereka tidak menghayati cerita dari awal, dan ini boleh memesongkan apa yang ingin saya nyatakan. Jadi kena dengar dari awal. Saudara, gitulah keadaannya saudara. Hari ini, ini tak seronok. Sebab laporannya harga minyak masih lagi, harga minyak petrol, minyak diesel di pasaran kekal, iaitu RON 95 pada harga RM2.05 seliter. Sementara RON 97 RM2.58 dan diesel adalah RM2.15 seliter.
Jadi kalau harga minyak masih terus kekal begini dan tidak ada nampak tanda-tanda penurunannya, maka akan membebankan kepada pengguna. Jadi kita rakyat yang terbeban. Dalam keadaan begitu, saya pun hairan pula. Tiba-tiba Menteri Pendidikan membuat pengumuman, dia kata Kementerian Pendidikan Malaysia akan membatalkan peperiksaan PT3 untuk tahun 2021. Jadi tahun ini anak-anak kita yang sepatutnya menjalani ujian peperiksaan PT3, tingkatan 3 lah, tidak ada. Itu kenyataan daripada Menteri Pendidikan. Begitu juga dia kata ujian UPSR, pihak kementerian telah mengambil keputusan lebih drastik dengan menghapuskan sama sekali ujian tersebut. Jadi kesan daripada itu, apakah anak-anak kita ni tidak diuji, tidak ditahu tahap pemikiran mereka, tahap kefahaman mereka terhadap setiap ilmu yang dididik, yang diajar kepada mereka. Jadi apakah pihak kementerian sudah mengkaji terlebih dahulu sistem kita peperiksaan dari dulu lagi, sejak kita merdeka lagi. Tapi sekarang ni itu Jidin tu, Wan Azmi, memanglah itu keadaan mereka. Buat keputusan kadang-kadang berbolok-bolok. Sekejap boleh masuk sekolah, sekejap tak boleh sekolah. Sekarang ni dah tak boleh, tak ada pula ini peperiksaan. Anak-anak begitu bersemangat membuat persiapan ke arah untuk menghadiri peperiksaan PT3. Dan begitu juga UPSR. Ibu bapa pun fikir anak-anak masuk UPSR, hantar buat tuition dan sebagainya. Tiba-tiba UPSR tak ada. Dan tak ada langsung. Jadi keadaan begini yang tak tahulah, saya tak tahu nak kata apa lah sekarang ni. Jadi kerajaan sekarang ni berbolok-bolok. Tidak ada sesuatu yang tuntas, sesuatu yang jelas dasar pendidikan kita. Anak-anak ini perlu diberi ilmu dan kita beritahu sama ada sejauh mana pemikiran mereka, sejauh mana ilmu yang kita sampaikan kepada mereka benar-benar dapat dihayati dan dipahami. Ini kadang-kadang akhirnya besok kita akan dapat melihat anak-anak yang lepas tingkatan 3 pun masih berfikiran di bawah tingkatan 1, tingkatan 2. Sebab tak tahu ujian, kita tak tahu. Ini keadaannya saudara. Dulu kita akan fikir UPSR, kalau resultnya baik boleh masuk sekolah berasrama penuh. Macam mana nak diuji sekarang ni? Begitu juga kalau anak-anak yang belajar dan menjalani peperiksaan PT3, kalau resultnya baik boleh masuk ke Maktab Rendah Sayamara, boleh hantar masuk maktab tentera dan sebagainya, boleh buat pula terpilih lah sekolah berasrama penuh. Nampak macam mana nak dikaji? Apakah hanya laporan bulanan daripada guru-guru? Ini perlu dihayati. Jadi warga Kementerian Pendidikan perlu memikirkan. Saya tidak mahu bercakap lebih soal ini kerana saya bukanlah warga pendidik, tapi saya melihat bahawa ada ketempangan dalam setiap keputusan yang dibuat oleh menteri. Dan menteri ini terkenal dengan menteri yang flip-flop. Setiap sekolah buka, setiap tutup, buka, tutup. Apakah itu saja kerja menteri? Hayatilah. Begitu juga sekarang ni berbalik dengan kes kompaun ni. Tak habis lagi rupanya saya. Tak habis, tak selesai. Kita ingatkan lepas cerita adik kita yang berniaga burger, yang kena kompaun, heboh satu Malaysia. Kemudian ada pula ini sahabat kita, keluarganya berniaga colek yang kononnya menggoreng keropok je waktu malam waktu itu untuk anak-anak dia, pun kena saman 50,000. Kena kompaun. Soal dia dikurangkan dia, tapi soalnya kau dah bagi saman, kau dah bagi surat kompaun 50,000, meranjatkan seluruh keluarga. Demam tak kebah lah keluarga yang dapat surat daripada pihak berkuasa. Ya, dan hari ini sebuah kedai pun kena saman lagi dengan nilai kompaunnya 50,000. Dia kata kalau ini keadaannya, ambillah kedai saya ni. Dia pun dah seolah-olah dia sudah patah semangat untuk meneruskan kehidupan. Apakah pimpinan kerajaan mahu rakyat jadi begitu? Akhirnya mereka give up untuk hidup. Dia berusaha buka kedai. Dia bukan mencuri, dia bukan buka kedai judi. Dia bukan buka kedai todi, dia bukan buka kelab malam, dia bukan buka karaoke, dia bukan buka kedai judi. Dia buka kedai biasa. Aduh, kedai runcit Zaki Jaya di Jalan Cempaka. Dia dah berniaga selama 9 tahun. Tentulah berniaga kecil-kecilan, bukan ada supermarket. Itu yang termampu. Tiba-tiba semalam pada hari Ahad jam 11.30 malam datang kuasa hantar saman
kena bayar RM50,000. Tak selesai lagi. Jadi dah 3 kes ni yang dapat di Kelantan. Yang saya heran kenapa berlaku di Kelantan. Negeri hari ini yang diperintah oleh kerajaan PAS. Dan menteri yang jaga masalah hal ehwal undang-undang ni daripada PAS. Kalau saya cakap lebih, orang kata saya mendemplak ini parti PAS, tidak. Tapi mereka dikononnya hebat sangat berada dalam kerajaan. Membuat itu dasar ini dan sebagainya. Islam sangatlah tu. Maka mendera orang. Sebab apa katanya Cik Mansah kata, ambillah kedai saya. Memang saya tak mampu untuk bayar RM50,000. Saya juga menanggung tunggakan rumah 7 bulan tak dapat bayar. Bukan mahal pun tunggakan dia sewa rumah dia, naik 50 sebulan. Dan sebuah keretanya telah ditarik oleh pihak bank. Dia dah terkesan yang amat sangat. Jadi bagaimanapun kita terima kasihlah kerana Ketua Polis Kelantan Tuan Syafi'in Mahmad telah maklumkan pihaknya akan mengambil pendekatan untuk meneliti setiap kompaun yang RM50,000 yang dikenakan terhadap 3 peniaga tersebut. Jadi kita mengharapkan agar pihak polis di Kelantan, khususnya di Kota Baru, dapat membantu warga bangsa kita yang begitu terkesan. Sebab itu saya tengok tadi timbul kenyataan daripada Chef Makno daripada laman UMNO online. Dia kata minta maaf lah, dia kata saya geram. Bila naya aja orang nak berniaga, orang berniaga kecil-kecil buat naya ke orang Melayu orang ni. Jadi tak dapat nak kontrol marah saya, dia kata. Penguasa pun jalankan tugas, terus keluarkan arahan. Arahan dia mana? Daripada MB ke? Ataupun Datuk Bandar? Kalau MB ataupun Datuk Bandar, tentulah daripada pimpinan PAS. Dia kata kalau Barisan Nasional tak buat gitu kan. Memang pun kerajaan Barisan Nasional tak pernah pun mendera rakyatnya sebegitu teruk. Saya tidak mahu berpolemik dalam soal ini. Tetapi yang persoalan yang saya ajukan, kenapa ditumpukan di Kelantan? Itu keadaannya. Sebab itu Datuk Seri Dr. Syuhaini dia kata, penguasa di bawah kerajaan sekarang ni seolah hilang arah. Rakyat merahan terinaya dan sengsara. Sedangkan gulungan kayangan bermerajalela. Undang-undang digubal sesuka hati. Dalil agama dah jadi macam dalil Firaun. Itu keadaannya. Kita merasakan bahawa mereka ni kadang-kadang dah merasakan bahawa lebih. Saya tengok apa ini One Labor dia kata dia dalam satu kiriman. Saya ketawa senyum sendiri. Dia kata kalau Firaun hidup balik, dia datang ke Malaysia ni, dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku pun nak balik-balik lah. Aku tak sanggup hidup kat Malaysia ni. Kerana dia kata zalimnya mereka melaksanakan undang-undang begini lebih teruk daripada Firaun. Saya dengar itu, saya ketawa. Begitulah rakyat. Gani kata, burger 50 kes satu kot. Tak tahulah saya, saudara. Akhirnya, isu-isu begini menjadi perbualan rakyat, menambah kebencian rakyat pada pimpinan kerajaan. Jadi bukan rakyat disantuni, malahan rakyat disergah, rakyat ditekan. Bagaimanapun yang terkini, saya bersyukurlah kerana pergerakan pemuda di Kelantan menghantar kiriman. Dia kata setelah mendapat panggilan daripada Dr. Ashraf Wajidi, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, kemudian Faris Amran, jadi Ketua Pemuda UMNO Pekanan Cepa, merangkap Ketua Biro Profesional Pemuda UMNO Kelantan, terus menghubungi pasangan peniaga colek Muhammad Azizi dan isteri Nek Nawati Neklah bagi membincangkan permasalahan. Alhamdulillah, sebab itu saya katakan, bila rakyat terkesan, rakyat susah, UMNO mesti ke depan. Inilah perjuangan UMNO. Kalau saya kata begitu, orang marah dekat saya. Mereka akan mengatakan saya menyalahkan parti lain. Saya melihat contoh, saya melihat bukti nyata. Bila sahaja ada masalah, UMNO ke depan. Kalau begini masalah tentang berhubung dengan anak-anak, ini apa penajak, ini apa pekerja-pekerja yang berhubung kait dengan soal undang-undang, Pemuda UMNO dengan bantuan barisan peguamnya segera membantu. Kalau banjir, kita turun. Putih-putih UMNO, wanita-wanita UMNO, kita turun membantu. Sebab perjuangan UMNO tidak lain tak bukan adalah perjuangan untuk rakyat. Itu keadaannya. Sebab macam pemuda lah, pemuda itu adalah juru bicara rakyat, saudara, ya. Dan hari ini masuk hari kedua, saudara, kes pembicaraan Datuk Seri Najib. Dah masuk hari kedua. Di mana pihak peguam bela mengemukakan hujah-hujah di Mahkamah Rayuan. Dalam keadaan kes ini berjalan, tiba-tiba saya pun terpempan juga. Timbul lagi cerita baru. Ini cerita sebab sebelum ni kes masih berjalan, timbul cerita
berhubung kait dengan bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Izzati. Ya, kononnya ada mendapat kemasukan wang dalam syarikat milik keluarganya di Singapura. Dan tiba sekarang ni tular pula sebagaimana kenyataan saudara Zamil Ibrahim. Saya terperanjat, saya cuba menghubungi saudara Zamil. Saya kata kalau boleh kirimkan saya lah juga. Beliau menghantar kepada saya kiriman saya apa yang dikirimkan kepada beliau, iaitu ini kes berat ni sebab ia dikatakan melibatkan salah seorang keluarga pemimpin negara yang dikatakan mendapat keuntungan daripada YNDB. Jadi kalau ini keadaannya macam mana? Pembicaraan sedang berjalan. Ini timbul cerita baru. Bila nak selesai ni? Datang lagi kes baru, bukti baru pula dah. Nodah Kamarudin, Datuk, sekolah tutup. Sekolah dah tutup satu hal tadi. Kita buat sekolah saya dah bercakap dah. Jadi ni apa hal? Ini di mahkamah sekarang ni. Tentang kes Datuk Seri Najib. Ada penemuan-penemuan baru yang mengatakan bahawa ada anak pembesar negara. Saya tak boleh sebut nama sebab ini boleh contempt of court. Saya minta maaf secara walaupun saya tahu. Jadi dalam keadaan begini, apa yang dinyatakan oleh saudara Zamil Ibrahim itu, pihak berkuasa perlu menyiasat. Dan apakah ini akan dijadikan sebagai bukti baru dalam perbicaraan. Kerana semalam Mahkamah Rayuan dalam menjawab tuduhan dan sebagainya oleh peguam ini, Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah kata bekas Perdana Menteri tidak mempunyai kepentingan peribadi maupun kepentingan kewangan ketika beliau mempengerusikan mesyuarat kabinet. Jadi dia kata Datuk Seri Najib sebagai Perdana Menteri adalah pengerusi kabinet yang juga kerajaan pada masa itu. Jadi katanya Hakim Nazlan khilaf dalam menilai persoalan itu. Jadi kadang-kadang sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Najib adalah first among equals dalam kabinet. Dan akhirnya kabinet yang akan membuat keputusan secara kolektif, bukan seorang. Ia bukan keputusan secara individu. Kemudian Datuk Tan Sri Muhammad Shafie berkata, ia menjadi gangguan keseluruhannya kerana Datuk Seri Najib dikatakan mengambil bahagian dalam mesyuarat kabinet. Mestilah dia Perdana Menteri. Tentulah dia mempengurusikan kabinet. Jadi itu keadaannya. Jadi pendengaran hari ini pula, hari ini yang saya tak boleh bacakan ke semua saudara kerana ini boleh dianggap sebagai contempt of court. Tapi saya memberi penjelasan gambar latar belakangnya. Hari ini tiba-tiba mantan ketua pengarah SPRM Tan Sri Zulkifli pula menjadi saksi ke-15. Dan beliau pula mengemukakan satu permasalahan pula lagi ni. Sebab dia kata menurut Datuk Zulkifli beliau menyiasat, tak ada, cuma dia kata macam mana bahawa Tun Mahathir telah memperdaya beliau untuk percaya Datuk Seri Najib telah mencuri 26 bilion ringgit. Ini satu hal lagi ni. Adakah benar penyelewengan dilakukan Datuk Najib? Adakah Datuk Najib sedar wang sebanyak itu masuk dalam akaun peribadinya? Jadi beliau telah mewujudkan satu pasukan penyiasat yang juga dianggotai oleh kalangan daripada pejabat peguam negara. Jadi persoalan yang ditimbulkan oleh Tan Sri Zulkifli, dia kata, kenapa Tun Mahathir tipu saya bahawa Datuk Seri Najib telah curi 26 bilion dari YNDB? Tun Mahathir telah meyakinkan saya bahawa orang Arab tak bagi derma banyak kerana mereka kedekut. Itu yang kita selalu dengar ucapannya. Dan dalam keadaan sekarang ni, apakah Tun Dr. Mahathir juga perlu dipanggil? Jadi berbelit-belit lah perbicaraan ni. Kita mengharapkan besok, rasanya mungkin besok lah rasanya ada penemuan lain lah. Tak tahulah apa nak jadi kita negara kita ni. Cerita YNDB ni tak selesai, negara terus terbelit dengan masalah. Kita nak raya dalam bulan puasa, tiba-tiba semalam, macam saya katakan, ni ceritanya laki bini balon presiden ni. Saya teringat sebab waktu Datuk Seri Shahidan Kassim, dia kata dalam sidang medianya selepas dia disingkirkan daripada jawatan, dia bukan dipecat, dia disingkirkan, diganti kepada Menteri Besar, jawatan sebagai pengurusi perhubungan UMNO Perlis. Dia boleh bukan banyak pun, bahagiannya ada 3 bahagian saja. Kalau 3 bahagian berapa ramai lah ahlinya pun yang boleh gempar satu negara ni, apa hal?
Jadi beliau disingkirkan dari jawatan sebagai Ketua Perhubungan, digantikan dengan Menteri Besar. Jadi waktu itu beliau mengemukakan satu sidang media. Dia kata dia akan mendedahkan lagi bahawa kononnya Datuk Seri Zahid Hamidi ini ada berusaha untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membawa UMNO bersama-sama dengan PKR. Pula dah. Jadi dia kata dia akan dedahkan. Dalam itu tak sampai pun selesai bulan puasa, semalam timbul cerita yang bukan-bukan. Katanya bahawa dalam sebuah mula-mula dengan sebuah portal news di internet, iaitu mula-mula saya cari siapa dia ni yang membuat kenyataan bahawa wanita UMNO telah dipanggil oleh Datuk Seri Zahid kononnya untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Saya cari nama siapa Samsiah ni, sebab kita tidak mahu. Kita tak mahu adanya tuntutan yang bukan-bukan. Setelah disiasat, barulah saya tahu bahawa beliau adalah merupakan isteri kepada Syahdan Kasim. Itu saya kata laki bini sekarang ni duk balun presiden hanya kerana terasa tak puas hati. Kerana beliau disingkirkan daripada jawatan sebagai pengurusi perhubungan. Besar sangat ke jawatan pengurusi perhubungan tu? Bukan jawatan menteri besar pun. Maka mereka melakukan serangan bersama. Kalaulah benar seperti bagaimana apa yang dilaporkan. Kalau itu berlaku, jadi kita harus menghindari sikap. Janganlah kita contohi perangai Abu Lahab bin Abdul Muttalib dan isterinya Ummul Jamilah binti Harb. Ummul Jamilah ni belum lagi Abu Lahab buat kenyataan, dia sendiri pun dah buat kenyataan yang bukan-bukan. Ini gambarannya sekarang saya bila dia kata bahawa Datuk Seri Zahid memanggil pergerakan wanita untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya teringat sebagaimana saya dah janji dalam tulisan saya bahawa sekitar jam 7 malam pada hari terakhir Perhimpunan Agung UMNO, itu pada tanggal 28 hari bulan yang lalu, saya kebetulan waktu itu saya berada di bilik rehat Presiden di tingkat 4. Memanglah waktu itu tak semua orang boleh masuk. Jadi tengah saya bertanya dengan Datuk Seri, apa maksud you? No Anwar, no DAP, no PBM ni. Sebab itu saja sebagai penggulungan kepada ucapan beliau. Dia kata, bagi dia kata itulah dia punya dia kena dia kalau boleh. Tak mau lagi dah. So saya tanya dia, PAS macam mana? So dia kata PAS ni masih lagi rakan kita dalam Muafakat Nasional. So itu tiba-tiba saya tengok segerombolan pergerakan wanita UMNO bersama-sama dengan Datuk Noraini. Beritahu Datuk Seri saya nak jumpa Datuk Seri. Wah, ini ramai ni saya tengok lebih dalam 12 orang. 12 orang. Tapi sebelum itu, sehari malam sebelum itu memang saya dah terdengar bahawa wanita ingin sebab selepas saja persidangan wanita yang dirasmikan oleh Datuk Mak Hassan, jadi memang terdengar bahawa wanita merasa tak puas hati dengan Datuk Seri Zahid. Jadi saya tunggulah sekejap. Tapi bagaimanapun waktu mereka berbincang-bincang apa semua tu, akhirnya kemuncaknya dia minta saya keluar lah. Tak apalah, kita orang lelaki, kita bukan wanita. Dalam perbualan itu, antara yang dizahirkan oleh Exco Wanita, kononnya kerana dalam perhimpunan kali ini Datuk Seri Zahid tidak meletakkan wanita itu sebagai tempat yang hebat, kerana Presiden banyak memuji pergerakan puteri dan pemuda. Jadi mereka rasa tersinggung. Jadi salah seorang perwakilan, saya ingat lagi, salah seorang yang dalam kumpulan itu, dia berasal dari Selambut. Dia terkejut hanya habis. Datuk Seri dia kata tak patut. Datuk Seri tidak ada prihatin pada wanita, tak sayang pada wanita, tak nak membantu wanita, tak tolong wanita. Datuk Noraini pun berceritalah dengan lenangan air matanya. Dia kata, saya tahulah nasib saya dalam kabinet. Saya seorang aja wanita daripada UMNO. Teruk jugalah saya gini. Datuk saya kata, ya saya faham masalah you Noraini. Tak apa, dia kata. Dan wanita dia terus serang Datuk Najib. Dia rupanya tak ada apa-apa jawatan pun. Dia bukan ketua wanita, dia bukan exco wanita pun. Tapi daripada bahagian Selambut, dia menyatakan bahawa Datuk Seri tak nak tolong wanita. Mungkinlah waktu itu bila dah kena 3-4 kali kena serang gitu, dia kata
You jangan kata saya tak tolong wanita. Kerana you memimpin pergerakan wanita dalam bahagian you, saya tolong. Ini saya cakap terus terang, biar semua orang dengar lah, dia kata. Jadi saya pun terkejut lah bila Dr. Sri Zahid mengatakan bahawa dia kata waktu, bukan saya tidak berniat untuk mengungkit, dia kata. Waktu mother you sakit, you tak ada duit untuk bayar bil hospital. You come and see me, saya settlekan. Apakah ini saya tak prihatin dengan you? Waktu tanah keluarga you tergadai dekat bank, you datang merayu-rayu dengan saya, I bantu dengan penuh keikhlasan. You nak kena muflis oleh pihak bank kerana hutang you dengan bank, I bantu you. Apakah itu tidak memberi, tak tanda saya bini tidak membantu, tidak prihatin pada wanita? Saya sayang semua wanita. Oh, kemudian dia jawab, pada tu saya akan balas balik. Dr. Saya kata, ini bukan soal bayar balik. Saya bercakap benda begini sebab you kata saya tidak ada prihatin pada wanita. You kata saya marah pada wanita. Tak pernah saya nak marah pada wanita. Saya sayang pada wanita. Tapi bila anda kata begitu, bukan saya nak mengungkit. Sebab you kata nak bayar balik, itu bukan soalnya. Bukan isu. Isunya, you mengatakan saya. Itu kita pada Dr. Zahid lah. Jadi waktu dalam keadaan begitulah, maka Datuk Zahid, wanita cakap, Tok, ini antara kita dengan Presiden saja, wanita orang lelaki tak boleh. So saya keluarlah dari bilik itu. Tapi saya tinggalkan wakil saya dalam tu. Jadi saya dapat tahu, tidak ada perbincangan berhubung dengan sokongan pada Dr. Anwar Ibrahim. Tapi memang ada bahawa wanita, mungkinlah biasalah dulu kadang-kadang mereka cemburu dengan puteri yang mendapat sanjungan. Kerana pergerakan puteri sepanjang mesyuarat PAU, Pimpinan Agung PAU, menyatakan secara jelas dan nyata, kehendak puteri tidak lagi mahu bekerjasama dengan PBM. Itu puteri lantang. Sebab itu saya kata Zahidah Zarif ni, walaupun anak muda, walaupun baru dalam kancah politik, tapi beliau dapat membaca segala gerak-geri politik dan beliau mengambil keputusan. Sebab itu saya menyantuni, saya kata, inilah calon Seri Kandi negara. Dan wanita tak ada pula nak. Ya, kita faham Datuk Noraini berada dalam kabinet. Dia mungkin berada dalam keadaan susah macam sekarang. Jadi dalam keadaan sekarang ni, saya melihat, ya saudara, saya terima kiriman. Betul apa yang dikatakan oleh Saudara Talam Shah daripada Muar. Dia kata semua ini berlaku, inilah nasib Presiden parti yang tidak berjawatan dalam kerajaan. Benar. Ini yang sebenar-benarnya. Jadi sebenar-benarnya scheme of thing yang dilakukan oleh Tan Sri Perdana Menteri sudah berjaya memecah belahkan UMNO. Banyak, kita jangan lihat dari segi satu aspek saja, tapi mereka boleh terperangkap. Tan Sri Datuk Shahidan Kassim dilantik sebagai pengurusi JRC, dilantik sebagai pengurusi backbencher dalam keadaan yang seronok. Yang ini apa semua, bila tak dapat jawatan sebagai pengurusi perhubungan negeri Perlis, sudah merasakan seolah-olah dia tergugat. Sebab itu melontarkan serangan dan sebagainya. Mereka nak membodek kerajaan PM. Mereka tidak bersedia untuk UMNO menarik sokongan kepada parti PBM. Mereka mahu supaya UMNO terus kekal. Datuk Sri Zahid, dia dah buat keputusan. Kerana keputusan ini bukan keputusan dia seorang. Keputusan ini dilakukan sewaktu UMNO bersetuju bersama dengan PAS supaya Tan Sri Muhyiddin dilantik sebagai Perdana Menteri sehingga Januari, sehingga pilihan raya. Selepas itu kita tak nak sokong. Ini keadaan, tapi mereka sudah mahu untuk mengheret pimpinan-pimpinan UMNO bersama dengan PBM. Ini yang sedang dilakukan oleh puak-puak yang sekarang ni, yang kluster menteri, kluster DSC dan sebagainya. Mereka lupa diri. Mereka lupa jawatan. Bahawa diri mereka itu berada di situ kerana UMNO. Mereka lupa bahawa perjuangan mereka bukan untuk membodek orang lain. Ini nasib. Jadi sebenarnya, sebab itu akhirnya sepanjang malam tadi, beberapa orang exco mula menghantar kiriman kepada saya. Dia kata dalam laman sosial pun ada menulis, tidak pernah. Ini exco wanita. Dia kata tidak pernah pun Presiden arah sokongan pada Pak Anwar Ibrahim. Kenapa pemimpin wanita UMNO jadi sebegini? Sepanjang saya berada dalam mesyuarat wanita, Datuk Seri Presiden tidak pernah mengemukakan cadangan dan meminta wanita menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Wanita kita bukan pendusta. Wanita adalah tulang belakang UMNO. Jadi sekarang ni saya melihat hanya kerana Presiden bukan Perdana Menteri, Presiden UMNO tak ada apa jawatan, maka mudah diserang. Jadi untuk itu mereka
Kerana Presiden kekal tidak mengizinkan PBN menguasai UMNO. Saya lihat apa kata daripada Datuk Rosni Zahari, selaku Esko Wanita UMNO Malaysia, Datin Hajah Ros Suryati Alang. Esko Wanita UMNO Malaysia menghantar kiriman dalam web saya yang menafikan tomahan Samsiah Mak Yassin. Dia kata, saya menafikan tuduhan Samsiah Mak Yassin mengatakan Presiden ada menyuruh Esko Wanita menyokong Anwar Ibrahim. Sepanjang mesyuarat atau perjumpaan tidak pernah berlaku. Jadi dia kata nasihat saya adalah tidak perlulah heret wanita dalam kancah politik suami sendiri. Terima kasihlah. Terimalah hakikat kepimpinan negeri berubah bagi pemekasan parti. Wanita adalah tulang belakang parti. Kami still dan terus memertabatkan UMNO. Jadi sepanjang malam tadi saya terima sudah banyak serangan terhadap ni. Malahan ketua wanita. Akhirnya ketua wanita juga membuat kenyataan. Ketua Pergerakan Wanita UMNO Malaysia, Datuk Seri Dr. Noraini, menafikan apa yang dikatakan oleh laman web itu. Kerana beliau menafikan mengadakan pertemuan dengan Presiden UMNO semata-mata untuk mendapatkan sokongan kepada Presiden PKR, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jelas Noraini lagi, dakwaan tersebut adalah tidak berasas dan tidak benar sama sekali. Katanya, saya menafikan dakwaan bahawa wujud pertemuan antara Presiden dengan wanita UMNO bagi meminta sokongan untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Pertemuan sedemikian tidak pernah berlaku dan dakwaan tersebut tidak berasas sama sekali. Saya minta pihak berkenaan tidak mengheret wanita ke dalam kancah politik yang tidak sihat. Noraini berkata ini susulan daripada dakwaan daripada ahli Arau, Datuk Seri Syah Kasim dan Esko Wanita UMNO, Datuk Samsiah Mak Yassin yang merupakan isteri beliau. Jadi dalam keadaan begitu, pemuda pun membuat pesan, menghantar surat terima kasih kepada Seri Noraini kerana memperjelaskan keadaan sebenarnya. Jadi kalau saya lihat apa yang berlaku dalam wanita sekarang ni, mereka sudah mula mengocakkan wanita. Kerana ketua wanita tidak memperlihatkan stand yang sebagaimana Puteri UMNO. Kita faham Datuk Noraini menjadi ketua pergerakan wanita, beliau waktu yang sama adalah dalam kabinet. Jadi beliau tidak maulah melontarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana Puteri. Kerana kalau dia buat kenyataan yang keras, dia sendiri kena letak jawatan. Jadi dalam keadaan begitu, mungkinlah dia memberi gambaran, bayangan, ucapannya itu mild ataupun ini tidak panas. Jadi mereka merasakan bahawa Noraini sudah condong kepada menyokong Parti Peribumi dengan kluster-kluster yang saya katakan kluster pembulik PBN. Dan sekarang ni yang nyata, yang jelas adalah apabila isteri Syahidan Kasim. Jadi kerana bila serangan yang begitu hebat, maka tengah hari tadi saya dapat kiriman, dia kata surat kiriman daripada Samsiah, dia kata, Assalamualaikum puan-puan yang dirahmati Allah, saya tak pernah bagi statement kepada mana-mana pihak seperti yang dinyatakan portal Malaysia Now, Agenda Daily dan Malaysia Today. Saya cuma hadir sidang media Datuk Seri Syahidan Kasim. Diharapkan dengan penafian saya ini tidak perlu lagi Esko dan Ketua Wanita Negeri mempertahankan diri pada tahap yang sedemikian. Saya pun heran, pertahankan diri apa pula? Esko Wanita mempertahankan, dia kata bahawa dia kata tak perlu mempertahankan diri. Ini masih lagi kenyataan yang berbolok-bolok. Bila dia kata ikut arahan parti, no UMNO, no DAP dan no PBN, dan siapa melanggar keputusan parti harus diambil tindakan. Ketua Wanita UMNO mestilah pastikan keputusan parti dipatuhi. Ini dia seolah nak menyinggung. Sebab inilah ekoran daripada yang viral tentang rakaman perbualan. Dan dia kata, saya minta portal Malaysia Now, Agenda Daily dan Malaysia Today untuk menarik balik artikel dan memohon maaf atas penipuan ini. Pula dah. Ini adalah daripada Datin Samsiah Mak Yassin, Esko Wanita UMNO Malaysia. Dan saya melihat keadaan begini sekarang ni, bahawa pergerakan wanita sudah pun dikocak. Kerana isteri Datuk Syahidan berada dalam pergerakan wanita. Dan dalam Majlis Tinggi ada seorang lagi, wanita juga. Tapi dia dulu bertanding, dia kalah. Tapi Datuk Seri Zahid lantik dia sebagai ahli Majlis Tinggi. Kebanyakan mereka yang dilantik ni selalunya tidak berterima kasih. Jadi orang dia lantik,
dah bagi kamu tempat, kamu palun balik presiden. Saya bukanlah nak membesar-besarkan, mempertahankan Datuk Seri Zahid, tidak. Tapi inilah sifat berlapang dada beliau, akhirnya beliau kena. Ini ceritanya. Setelah itu saya minta saudara kita hayati apa kenyataan daripada saudara Zamir Ibrahim. Dia hantar surat pada saya, dia hantar kiriman pada saya. Dia kata, cerita benar 2018-2021. Perihal yang kadang-kadang kita lupa tentang Datuk Seri Najib Razak, Datuk Seri Zahid Hamidi dan Tok Mat Hassan. Ini daripada Zamir. Saudara Zamir ni memang dia keras orang dia. Bila dia memberi kenyataan tu, kenyataan yang keras. Tapi yang ini ada nampak, saya rasa ada sedikit lembut tapi ada menyentuh perasaan. Dia kata, kalaulah Datuk Seri Najib Razak tamat kuasa dan hanya mahu menyelamatkan diri, maka sebelum PRU 2018 dahulu, UMNO BN sudah boleh gunakan taktik bacol. Itu diisytiharkan darurat untuk mempertahankan kuasa. Seperti yang dilakukan oleh ... Kalaulah Datuk Seri Zahid Hamidi tamat kuasa dan hanya memanting dan mahu menyelamatkan diri, maka semasa 22 bulan Tun Dr. Mahathir menjadi Perdana Menteri dan mengarahkan Datuk Seri Zahid untuk bubarkan UMNO dengan tawaran tertentu, sudah pasti Datuk Zahid akan akur saja untuk mengelakkan apa-apa kes politik di mahkamah dan hidup dia senang lenang. Dan kalaulah Tok Mat Hassan tamat kuasa, maka semasa Tan Sri Muhyiddin menjadi PM ke-8, dah lama dah Tok Mat terima jawatan atau pangkat yang dicuba disogokkan kepada beliau. Dalam UMNO pun Tok Mat menghormati hierarki dan tidak gopoh memburukkan pemimpin. Tidak terjadi kluster mahkamah jika mereka-mereka ini tunduk kepada tekanan sejak 10 Mei 2018. Kalau Dr. Zahid, Datuk Najib ikut kehendak apa yang dilakarkan oleh Parti Peribumi Bersatu yang dipimpin oleh Dr. Mahathir, kemudian pada Tan Sri Muhyiddin, tak jadi sekarang apa yang berlaku sekarang ni. Tapi waktu itu UMNO sudah ditawan, UMNO sudah tunduk, sudah melutut, sudah jadi tawanan kepada PBN. Jadi pemimpin-pemimpin senior yang setia bersama UMNO ini bukannya mereka ini yang cuba mengkhianati UMNO ketika UMNO sudah hilang kuasa. Ini betul. Mereka tidak langsung memikirkan soal diri. Saat itu UMNO dah tak ada kuasa. Tapi kita berusaha menyantunkan supaya UMNO ini bersatu padu. Jadi bukan mereka ini yang berkomplot dengan parti musuh, melompat dan hampir-hampir nak melompat ke parti musuh ketika UMNO berada di barisan pembangkang. Bukannya mereka ini yang sudah rasa selesa dengan apa-apa jawatan atau pangkat yang disogokkan oleh parti lain. Jadi kata Saudara Zamir, sepanjang era kerajaan Pakatan Harapan, Tun Mahathir dan PN Tan Sri Muhyiddin, ketiga-tiga mereka tetap berusaha keras untuk memperkuatkan UMNO BN dan Muafakat Nasional tanpa menikmati apa-apa kuasa, jawatan atau pangkat dalam kerajaan. Dan mereka tidak surrender. I will never surrender apabila ditekan dan diugut oleh pihak musuh dari luar mahupun tekanan dari dalam. Jadi kerana itu dia meminta supaya ahli UMNO berdirilah teguh di belakang kepimpinan. Kenapa? Tutup buku visi. Baru nak jantan saya nak buka visi. Saya tak tahu saudara. Saya memancing saya ni, Fadil Hamzah ni, saudara siapa saya tak tahu. I don't know who you are. You can be from PBN. Ini saya bercakap, saya beritahu, saya memberi pencerahan. Saya memberi penjelasan sejelas-jelasnya. Jadi ini keadaan. Memang saudara sudah merasa kecewa sebab apabila apa yang dilakukan hari ini yang di luar oleh beberapa wall, mungkin pada waktu apabila ada kenyataan konon ada Persyahidan Kasim itu, saudara bertepuk tangan. Kononnya berlaku satu gegak gempita. Memanglah Datuk Saidan ni dulu lagi pakar grand design. Dulu dia pernah melontarkan kenyataan bahawa ada grand design. Itu masa zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri. Saya ingat lagi. Dan akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim ke dalam mata lebam. Dan kali ini bukan Datuk Saidan. Bila saya lihat, bini dia pula melontarkan, saya tak tuduh, tetapi kalau apa yang dilakukan, walaupun beliau membuat penafian. Mereka melakukan pelbagai onar untuk mengeruhkan suasana dalam saat kita berpuasa, dalam saat kata bulan baik, bulan mulia. Sebab sekarang ni dah habis dah. Isu sekarang kita perlu menghadapi fokus ke depan. Sebab itu saya bersyukur pada masa eksko-eksko pergerakan wanita macam Datuk Rosni Zahari, beliau kukuh, dia punya mantap, dia punya
istiqamahnya kepada perjuangan parti. Dia tak lari. Datuk Rosli Zahari dia terus. Beliau sebagai seorang peguam, dia tahu keadaannya. Jadi bagi pada dia perjuangan parti itu diutamakan. Dan dia tak mahu melihat wanita ini cuba dipergunakan. Kerana mereka tahu. Sebab mereka kadang-kadang cuba untuk menjadikan wanita-wanita UMNO ini seolah-olah sundal politik. Kalau Tengku Razali mengatakan ada parti itu melakukan pelacur politik, mereka beranggapan seolah wanita UMNO ini nak jadikan seolah sundal politik. No way. Wanita UMNO tidak akan terjebak untuk menjadi sundal-sundal politik. Mereka ada kekuatan. Warga wanita, ibu pada kita semua, kita akan pertahankan. Tapi kalau anda bawa satu dua orang nak gunakan, itu terpulang pada anda lah. Bagi kita akan mempertahankan dan kita amat kecewa. Saya kadang-kadang ni, dan saya nak bagi tahu masalah sekarang ni yang dihadapi oleh UMNO, mungkin orang tak tahu. Saya dah bagi tahu saban malam dulu. Saya kata bahawa mereka sedang berusaha nak bunuh UMNO. Apa akan jadi kalau UMNO dibunuh? Apa akan jadi kalau UMNO diharamkan? Mereka sedang berkuasa. They can do whatever they can. Apa sahaja mereka boleh buat. Scheme of thing berjalan. Ugut, tawa dan sebagainya. Tak boleh juga akhir. Sekarang ni mereka memecahkan Muafakat Nasional. Jangan lupa. Berkali-kali saya katakan apabila Muafakat Nasional itu dipecahkan, maka mereka tidak lagi menghadapi mimpi ngeri. Warga PPBM melihat penyatuan UMNO dengan PAS sebagai mimpi ngeri, merupakan paku terakhir kepada keranda politik mereka. Sebab itu mereka berusaha untuk memecahkan hubungan baik antara UMNO dengan PAS. Dan akhirnya mereka berjaya menarik PAS menyertai Perikatan Nasional. Tak tahulah apa dia punya tu, kita tak tahu. Saya tak mau nak tuduh, dapat scheme of thing ke, dapat jawab. Saya tak mau tuduh. Tetapi akhirnya usaha mereka dapat berjaya. Kemudian sekarang ni mereka sedang berusaha untuk membunuh Barisan Nasional. Sebab itu saudara akan melihat kenyataan-kenyataan pimpinan daripada Barisan Nasional sudah dilihat seolah-olah banyak menyebelahi mereka dan seolah-olah berjauh hati dengan UMNO. Mereka lebih senang untuk minum more dengan Datuk Isyamuddin H2O daripada hadir mesyuarat Majlis Tinggi Barisan Nasional yang dipanggil oleh Presiden. Ini bukti jelas. Jadi buktinya mereka sudah standby. Kalau MCA, MIC bersama dengan PBRS menyertai Perikatan Nasional, lingkuplah, kalash, tutup buku tentang Barisan Nasional. Muafakat Nasional dah kena tawan. Perikatan Nasional, Barisan Nasional juga bakal hancur. Tinggal lagi UMNO. Dan mereka akan memastikan UMNO ini diharamkan. Cara nak mengharamkan UMNO tak susah. Adanya kenyataan-kenyataan sebagaimana dilakukan oleh Samsiah ni ke ataupun Syahidan Kasim buat ni, kenyataan-kenyataan begini boleh merosakkan. Dan ini menjadikan kepada ROS untuk mengambil tindakan. Ini. Jadi kalau UMNO itu dah diharamkan, bila dia bubarkan apa-apa parlimen, ada pilihan raya, warga UMNO nak bertanding atas tiket mana? Sebab itu saya katakan sekarang ni, Presiden sudah melihat kemungkinan itu berlaku. Kamu buat begitu, aku buat jajaran aku. Bagi saya itu jajaran yang baik. Reset of new political era. Sebab kalau mereka meneruskan usaha untuk membunuh UMNO, kalau mereka telah menunjukkan jalan waktu dulu, Parti Pribumi Bersatu tidak dapat didaftarkan. Bila PBM tidak dapat didaftarkan, waktu hari pilihan raya ke-14 dulu, mereka bertanding di bawah tiket Perikatan Keadilan yang menandatangani watika sebagai calon dalam pilihan raya adalah Dr. Wan Aizah. Dr. Mahathir bertanding pun Dr. Wan Aizah yang sign, Muhyiddin bertanding pun Dr. Wan Aizah yang sign. Semua pimpinan-pimpinan dalam PBM adalah ditandatangani oleh Parti Keadilan, termasuklah daripada Parti DAP. Mereka sudah menunjukkan jajaran pada kita. Kalau UMNO diharamkan, tak ada masalah kalau kita pula mengikut jejak begitu. Tetapi mesti ada satu bentuk bukan kerjasama, tapi satu bentuk satu bentuk persefahaman, satu bentuk bahawa terinaya. Saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim berkali-kali menyatakan kepada saya dia tidak akan redha untuk melihat UMNO dibunuh. Dia juga bersimpati kalau parti UMNO ini dibunuh. Ini kenyataan yang terbuka bila bagi pada saya waktu di parlimen. Begitu juga parlimen perang beliau, Datuk Saifuddin Nasution pun bercakap dengan saya. Begitu juga dengan Fazil
Yang Muhammad Fazil daripada Lepas Pantai. Begitu juga dengan Dollah Sani. Datuk Dollah Sani dengan lantang mengatakan, saya tidak akan rela untuk melihat parti yang dulu satu ketika mak bapak saya menjadi ahlinya diharamkan oleh mereka. Jadi artinya mereka ada simpati. Jadi kita santun simpati itu boleh kita gunakan bila sampai waktunya nanti kalau pilihan raya kita dah tak ada parti. Kita bertandinglah bawa para PKR. Tapi bukan menjadi ahli PKR. Waktu itu kita dah diharamkan. Saya kena ingat. Ini tapi orang macam Syahidan Kasim dia tak fikir soal itu. Dia memikirkan bahawa dia rasa bahawa dia boleh menang. Perikatan Nasional boleh menang. Sebab itu mereka sanggup melakukan apa saja. Kerana dia katanya kalau dengar ada dengan PAS, Muafakat Nasional, kita boleh menang 100%. Boleh cakap je lah. Anda tak tahu bahawa tsunami akan melanda. Saya cakap terus terang. Kalaulah mereka haramkan UMNO bersama dengan PAS, bersama dengan keadilan, ruyuk orang lain. Saya cakap terus terang. Hanya dengan UMNO dengan Parti Keadilan saja boleh membentuk kerajaan selepas musim pilihan raya akan datang. Ini kenyataan. Ini realiti, saudara. Tapi kita tak maulah. Kita tak mahu dilihat sebagai terhege-hege. Jadi kita baik. Bila kita dah dalam keadaan tergapai-gapai, ada jugalah mereka yang sudi membantu kita. Ada sahabat. Ini bukan mencari musuh. Kita berpolitik untuk membina negara. Sebab negara dah hancur. Sebab itu kalau saudara lihat, kenyataan-kenyataan yang dilontarkan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi, oleh Datuk Seri Najib, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, senada, iaitu bagi kita untuk rakyat, kebaikan rakyat. Kenyataan-kenyataan yang dilontarkan tidak lain tidak bukan adalah perjuangan untuk rakyat. Ada satu titik pertemuan di situ. Bukan nak menjanamkan rakyat. Jadi apa yang berlaku dalam pergerakan wanita hari ini adalah usaha yang pertama mereka untuk mewujudkan suasana yang membolehkan UMNO ini boleh diharamkan. Berhati-hati saudara, must think out of the box. Jangan selalu fikir satu sudut saja. Ini politik. Politik ini berkali-kali saya katakan bahawa the art of deceiving. Satu seni percaturan minda. Bagaimana mereka memutarbelikkan keadaan. Nah ini keadaan. Saya cakap terus terang dalam diam, saya perhati. Memanglah ini saudara Mahathir. Dulu saya nak kasih jilat tangan Seri Anwar Ibrahim bagian arah. Ada gambar keluar. Inilah orang-orangnya. Dan sekarang ni isterinya, laki bini lah sekarang ni serang Presiden. Hanya kerana Datuk Zahid Hamidi menyingkirkan Syahidan Kasim sebagai pengurusi perhubungan UMNO Negeri Perlis. Itu keadaannya sakit hati. Kerana sakit hati laki bini duk balun orang. Bagi saya ini fair. Sedangkan kamu berada menjadi pengurusi perhubungan, kamu nak tunjuk lara. Perlis tak akan bersama dengan Majlis Tinggi. Jadi ini keadaan macam mana? UMNO, Batera UMNO terus. Kalau dirasakan adanya nakoda ataupun anak-anak kapal yang tempang, rehatkan. Apa yang dilakukan oleh Presiden, merehatkan mereka. Ya, PAS dulu pun pernah khianat dengan kita boleh santuni. Apa masalah kalau kita dengan PKR? Nah, saya melihat kalau keadaan terdesak, jangan main-main. Kalau keadaan dah terdesak, UMNO diharamkan, saya bagi tahu terus-terang, warga PAS pun tidak akan setuju. Warga PAS akan umbi pun akan bersimpati dengan UMNO. Suka tak suka, UMNO dah tak ada jalan lain, terpaksa bekerjasama dengan PKR. Mereka akan bersama-sama dengan warga UMNO dan warga PKR untuk menumbangkan pimpinan yang ada sekarang. Ini yang saya dapat bacaan saya, kiriman-kiriman yang dihantar kepada saya. Jadi bagi saya, kita lain tak ada adalah untuk perjuangan. Kena ingat, saya tak mau menuduhlah saudara pakaian kepada kita. Tidak, saya tak mau menuduh begitu. Tapi apa yang saya lihat, bahawa percaturan yang dilakukan oleh mereka-mereka untuk mengkocakkan satu peraduan dalam wanita UMNO ini tidak lain dan tidak bukan ada motifnya. Berhati-hatilah. Percayalah cakap saya, selepas raya nanti akan ada lagi serangan terhadap UMNO. Cuma harapan saya, warga UMNO kena kukuh, kena tahu bahawa parti yang meletakkan perjuangan rakyat adalah mengatasi segala-galanya adalah UMNO. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berpuasa malam nuzul Quran.